Masalah isu sumbang haram atau insis ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau nasab keturunan dengan mangsa. Selain itu, dapat juga diertikan sebagai hubungan zina antara mereka yang mempunyai pertalian persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi agama, undang-undang, adat resam dan sesuatu budaya. Gejala ini berlaku sama ada rela atau paksaan yang melibatkan hubungan lelaki dan perempuan yang melibatkan persaudaraan dan diharamkan untuk berkahwin sesama mereka dari sisi agama. Sebab-sebab menyumbang kepada masalah adalah pakaian anak perempuan. Anak perempuan tidak ditegur dari segi penampilan pakaian sama ada sesuai atau tidak sesuai dengan usia mereka oleh masyarakat merupakan punca kepada sumbang mahram. Orang lelaki walaupun dia tahu anak dia sendiri tetapi jika berpakaian seksi atau tidak sopan ditambah jiwa pegangan agama yang tidak kuat, keperluan seks yang tinggi serta tidak mendapat layanan seks daripada isteri mereka, maka ia akan beralih kepada anak perempuan. Lelaki mempunyai 9 akal dan 1 nafsu. Jika akal tidak digunakan dengan baik, maka nafsu boleh mengatasi akal. Sebab kedua adalah keperluan fisiologi dan psikologi. Menurut Dr. Mariani, pensyarah Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Melaya, salah satu keperluan manusia adalah naluri seks. Keperluan psikologi adalah kasih sayang, penghargaan dan keselamatan. Keperluan fisiologi pula ialah keperluan makan, minum, tidur, rehat dan seks. Ini bermakna bukan keperluan seks sahaja yang perlu diberi perhatian, tetapi keperluan yang lain juga perlu diberi perhatian. Jika keperluan yang lain diberi perhatian oleh pembantu rumah atau anak, sedangkan keperluan seks tidak diperoleh daripada isteri, maka anak kecil boleh menjadi mangsa semasa isteri keluar bekerja atau outstation. Sebab ketiga adalah sikap isteri. Sebagai seorang isteri dan ibu, tidak boleh terlalu leka dengan keperluan anak sama ada kecil, remaja dan suami. Dia haruslah selalu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik dengan suami dan anak-anak. Jika interaksi dan komunikasi tidak berjalan dengan lancar, ia boleh menjadikan salah satu punca mendorong ke arah gejala yang tidak sihat. Sebagai contoh, wanita bekerja pada shift malam akan menyebabkan kurang pergaulan dengan suami dan anak-anak. Hubungan anak perempuan dan bapa hanya setakat mana yang boleh. Dia tidak boleh tidur dengan bapanya. Kalau cium setakat dahi dan sentuhan tangan juga setakat yang boleh. Jika seseorang ibu tidak mendidik anak-anak tentang batas-batas pergaulan dengan bapa dan tidak memberitahu suami jika kelihatan bapanya terlalu rapat dengan anak perempuannya, akan menyebabkan gejala yang tidak sihat akan berlaku. Penjualan dan pengedaran VCD lucah dan hiburan kini telah sampai ke tahap membimbangkan sehinggakan VCD lucah dijual secara terbuka terutamanya di pasar-pasar malam serta kompleks membeli belah. Harga VCD lucah juga murah iaitu dalam lingkungan RM5 hingga ke RM10 dan mudah didapati. VCD lucah akan meningkatkan naluri seks penonton dan menyebabkan sumbang mahram berlaku di dalam kalangan masyarakat. Aras pemikiran digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah aras pemikiran kefahaman. Aras pemikiran memerlukan lebih kefahaman yang mendalam tentang kes yang banyak melanda kanak-kanak maupun kepada wanita. Sebagai contoh, tentang kefahaman ilmu agama dan iman yang kuat kepada bapa akan mengelakkan kejadian sumbang mahram berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Selain itu, kita patut menyampaikan asas keagamaan yang kuat dalam diri kita kerana dengan asas agama yang kuat,
isu sumbang mahram tidak akan timbul serta dengan kefahaman pegangan agama yang kuat, seseorang individu itu tahu yang mana haram dan halal, begitu juga perkara buruk dan baik serta maksiat akan dapat dijauhi sekiranya kita tahu dan faham tentang batas sebagai Muslim dan Muslimah. Pemikiran vertikal dan lateral yang sesuai untuk diaplikasi adalah pemikiran lateral, iaitu satu penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imajinasi, bukan secara logik atau tradisional, sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa tetapi berkesan. Kaedah penyelesaian masalah adalah sebagai rintangan yang boleh menghalang seseorang daripada mencapai matlamat yang diingini. Penyelesaian masalah adalah satu proses kaedah, langkah atau cara yang boleh diambil seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mengenal pasti masalah adalah ulasan kasar mengenai sesuatu situasi. Seterusnya adalah mencari maklumat setelah masalah dikenal pasti. Pengumpulan maklumat mengenai masalah yang dihadapi dimulakan. Membuat hipotesis dan mendefinisikan hipotesis, iaitu suatu pernyataan yang diungkapkan sebelum mengetahui kebenaran. Seterusnya adalah menguji hipotesis, iaitu suatu hipotesis diuji berdasarkan data empirikal. Penyelesaian yang boleh mengatasi masalah menggunakan pro dan kontra. Solusi 1, membuat laporan. Pro adalah perlunya satu sistem sokongan yang dapat melindungi mangsa dan memulihkan dari segi fizikal, mental dan psikologi. Kontra pula, pelaku akan mengambil tindakan yang lebih bahaya jika mangsa akan membuat laporan. Solusi yang kedua adalah tidak perlu rasa malu. Pro adalah tiada apa yang perlu dimalukan kerana mangsa tidak meminta kejadian itu berlaku dan kerana paksaan. Mereka merupakan mangsa dan mangsa berhak untuk menuntut keadilan. Kontra adalah masyarakat akan memandang hina dan kotor kepada mangsa dan mengatakan bahawa mangsa melakukan hubungan yang salah dan rela untuk melakukan kejadian tersebut bukan kerana dipaksa. Seterusnya, solusi ketiga, bagaimana dan kepada siapa kejadian perlu dilaporkan. Pro, melalui media massa, boleh dihebahkan di tempat-tempat yang perlu dituju dan prosedur-prosedur yang perlu diambil untuk melaporkan kejadian tersebut. Aduan kepada ibu tidak berkesan, jadi adukan kepada guru atau kepada saudara terdekat sehinggalah tindakan yang diambil. Kontra, jika diadukan kepada ibu, tidak akan dipercayai dan setengah orang tidak akan mempercayai kelakuan pelaku terhadap mangsa kerana mereka menganggap pelaku adalah ahli keluarga kepada mangsa. Sumbang mahram adalah petanda penyakit masyarakat yang pudar dan rapuh akhlaknya. Penderaan seks melalui sumbang mahram menjadi akar penyakit kepada penyakit sosial yang lain seperti pelacuran, penyebaran AIDS dan peningkatan homoseks. Penguat kuasa undang-undang perlulah lebih ketat untuk pesalah sumbang mahram dan undang-undang bagi melindungi mangsa. Hukuman yang hendak dilaksanakan terhadap pesalah sumbang mahram perlulah berbentuk pencegahan supaya perkara yang sama tidak berulang lagi.